Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Berjumpa lagi kita dalam kelas pembelajaran dari rumah musim PKP ni. Okey, pada hari ini 27 April 2020, cikgu nak mengajar tentang ulasan. Okey, kelas ini ditujukan kepada murid-murid kelas 4 kuning dan 5 biru Sekolah Kebangsaan SK Saint Edmund. Saya Cikgu Awang Zainal Abidin bin Haji Yusof, guru Bahasa Melayu di Sekolah SK Saint Edmund. Okey, murid-murid, sebelum kita meneruskan pembelajaran, jadi cikgu harap murid-murid bersedia dengan buku ataupun alat tulis untuk membuat catatan sewaktu pembelajaran ini. Okey. Objektif pembelajaran cikgu pada hari ini ialah murid-murid dapat membuat ulasan mengikut format yang betul. Okey, kita teruskan. Okey, ulasan ditulis dalam digalakkan ditulis dalam 3 perenggan. Di mana perenggan pertama ialah pendahuluan, perenggan kedua ialah perenggan isi, dan perenggan ketiga ialah perenggan penutup. Okey, kita teruskan lagi. Okey, perenggan pendahuluan ditulis dalam 2 ayat. Itu cikgu galakkan ditulis dalam 2 ayat. Murid-murid cuma perlu mengambil ayat tersebut daripada soalan. Nanti cikgu tunjukkan macam mana mengambil ayat daripada soalan. Senang sahaja. Okey, perenggan isi. Perenggan isi, murid-murid digalakkan menggunakan format seperti di bawah. Pelbagai format untuk pengetahuan murid-murid, tetapi ini cikgu beri untuk memudahkan murid-murid membuat ulasan dengan baik. Okey, yang pertama, ayat pertama dalam perenggan isi perlu menggunakan penanda wacana ni berdasarkan petikan ataupun gambar. Yang penting tulis permulaan ayat dengan berdasarkan. Kalau petikan, gunalah petikan. Kalau gambar, gunalah gambar. Kalau poster, gunalah poster. Kalau graf, guna graf. Macam tu. Berdasarkan graf, sama juga. Okey. Ayat kedua, murid-murid perlu menulis mengikut kehendak soalan. Jika kehendak soalan tu berkenan dengan murid, muridlah. Berkenan dengan anak-anak, berkenan dengan masyarakat. Jadi buatlah sebagai penanda wacana dan contohnya sebagai murid. Macam tu Sebagai murid kita haruslah mendengar kata-kata dari guru. Okay. Ayat ketiga kita gunakan selain itu, penanda wacana selain itu. Okey. Ayat keempat kita gunakan di samping itu, dan ayat kelima kita gunakan akhir sekali. Okey, bagaimanapun kita boleh masukkan dalam ayat ni, di celah-celah di antara mereka ada isi tersirat. Ini adalah untuk isi tersurat sahaja. Okey, untuk lebih cantik lagi ulasan, cikgu galakkan murid-murid menambah dengan, tengok ni, dengan kita mesti, kita wajar, kita hendaklah, kita harus. Ayat pertama berdasarkan gambar, kita mesti. Okey. Ayat kedua pun sama.
Ayat kedua tadi berkenaan dengan tengok ayat kedua. Okey, sebagai murid kita wajar menghormati guru. Ayat ketiga, selain itu kita hendaklah. Okey, kita hendaklah, sambung saja. Dan akhir sekali kita harus macam tu murid-murid Okey, ini rumusan daripada perenggan isi tersebut. Okey, ayat pertama tadi berdasarkan petikan kita mestilah letak isi pertama di sana. Sebagai murid kita perlulah letak isi kedua. Selain itu kita wajar letak isi ketiga. Di samping itu kita hendaklah, terus isi keempat. Akhir sekali kita haruslah, isi kelima. Okey, kita boleh masukkan di dalam ayat-ayat tersebut juga isi-isi yang tersirat. Okey, kita teruskan. Ini perenggan penutup, iaitu perenggan ketiga. Digalakkan ditulis dalam 2 ayat. Tetapi jika ayat panjang menggunakan kaedah salam ataupun ada penambahan sukat di belakangnya, itu supaya, agar, kerana, bolehlah 1 ayat sahaja. Tetapi untuk ni cikgu nak tekankan perlulah 2 ayat. Dengan syarat dimulakan ayat tersebut dengan kesimpulannya kita mesti macam tu. Lepas tu sambunglah dengan ayat murid-murid tersebut. Okey, ini contoh soalan. Okey, contoh soalan. Perhatikan betul-betul di mana. Sini cikgu nak ambil ni ayat daripada soalan ni. Ayat daripada soalan ni, tengok. Nanti cikgu tengok kan. Okey, ini dia ayat daripada soalan. Macam mana mengambil ayat daripada soalan? Gambar di bawah ini menunjukkan poster manfaat buah kurma. Boleh juga ambil, kerana dia kata poster, letaklah poster tersebut menunjukkan manfaat buah kurma. Itu adalah isi utama bagi ayat pengenalan. Untuk ayat keduanya kita terangkanlah lagi. Apa tadi? Buah kurma. Terangkan buah kurma banyak memberi manfaat dan dapat meningkatkan kesihatan manusia. Ini contoh yang cikgu beri. Atau murid-murid boleh letak macam ni. Gambar tersebut menunjukkan tentang khasiat buah kurma. Pelbagai khasiat yang dapat diperoleh bagi pengamal makan buah kurma atau tamar. 2 ayat sahaja. Dalam skema pemarkahan, perenggan pengenalan ni tidaklah penting. Rasa-rasanya tidak diambil peduli. Tetapi jika tidak ada, boleh mencatatkan pembacaan dan mungkin boleh merendahkan markah. Okey, ini contoh perenggan isi. Yang cikgu bolkan, yang besar-besar ni adalah dari format tadi yang cikgu sediakan. Berdasarkan poster, kita mestilah mengamalkan memakan buah kurma kerana dapat mencegah penyakit seperti penyakit jantung dan kencing manis. Ini isi dalam soalan tersebut. Okey, seterusnya ayat kedua. Sebagai pelajar, kita perlulah mengamalkan memakan buah kurma untuk kecerdasan minda dan membantu proses pembesaran. Ni. Kecerdasan minda dan membantu proses pembesaran ini adalah dalam isi tersurat dalam soalan. Selain itu, kita wajar memakan buah kurma kerana ianya dapat menambah tenaga supaya kita sentiasa bersemangat. Okey. Ini pun isi tersirat, sentiasa bersemangat. Dalam soalan dia tidak diberitahu, cuma dia kata menambah tenaga. Okey, dengan itu kita boleh masukkan juga isi tersirat.
Oleh itu, kita digalakkan mengambil buah kurma sewaktu berbuka puasa. Okey. Berbuka puasa tidak ada dalam soalan. Ini adalah sebagai isi tersirat yang perlu kita masukkan. Sebab tu cikgu letak di sini, dia dengan berhuruf kecil, nampak sikit. Ya. Di samping itu, kita hendaklah adalah format dia, menggalakkan para ibu untuk mengambil buah kurma supaya memudahkan proses kehamilan. Proses kehamilan ni dalam soalan ada sebagai isi tersurat. Akhir sekali, kita haruslah mengamalkan pengambilan buah kurma sejak dari kecil lagi untuk kesihatan yang berkekalan dan menguatkan ingatan. Pengambilan kurma dari kecil, ini kita buat sebagai isi tersirat. Okey, ini contoh perenggan isi ya. Kita teruskan lagi macam mana perenggan penutup. Ini dia. Cikgu kata tadi satu ayat pun boleh ataupun dua ayat. Cikgu beri dua ayat. Kesimpulannya, kita mesti, ini format yang cikgu sediakan sudah. Tambah saja dengan ayat murid-murid, mengamalkan pengambilan buah kurma dalam menu harian kerana dapat menjamin kesihatan tubuh, badan dan minda. Oleh itu, buah kurma sememangnya banyak manfaat kepada manusia yang menjadikannya menu harian. Itu contoh penutup. Harap murid-murid faham dengan penerangan cikgu tentang ulasan. Objektif kita pada hari ini, murid-murid dapat membuat ulasan dengan format yang betul. Okey. Ini latihan. Latihan yang cikgu suruh ialah salin contoh ulasan cikgu dalam buku latihan. Jadi contoh ulasan tadi tu murid-murid salin dalam buku latihan. Selain salin mengikut format yang cikgu terangkan. Bagi yang sudah siap, boleh hantar dalam Google Classroom. Okey, ini contoh dari perenggan pengenalan. Ini pilih antara satu lah, yang merah ke ataupun yang hitam. Satu sahaja. Tengok dia menulis pun perenggan, tidak berperenggan. Terus rata saja. Okey. Perenggan isi. Dia masuk lebih kurang 1 inci. Buatlah satu perenggan. Dan perenggan penutup pun masuk dalam lebih kurang 1 inci. Jadikan perenggan penutup. Okey. Untuk pengetahuan semua, selalunya memang semana-mana penulisan, sama ada karangan, ulasan, perenggan pengenalan tidak perlu masuk perenggannya. Okey. Untuk lebih cantik, setiap perenggan dilangkau satu baris. Okey, sekian dulu dari cikgu. Harap murid-murid faham apa kehendak pembelajaran kita pada hari ini. Sekian dari cikgu. Terima kasih untuk semua. Dan harap berjaya membuat pembelajaran seterusnya. Sekian, jumpa lagi.